Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam diucapkan kepada para penonton yang bersama kami di Next Step TV dan juga Next Step Malaysia. Terima kasih untuk sokongan yang anda berikan kepada kami dan malam ini kita kembali dalam rancangan Respon dan malam ini kita bersama dengan figura yang tidak asing lagi. Okey, kita bersama dengan mantan Menteri Agama. Itu dia, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Zawazi. Ya, Datuk Seri ya. Sihat. Sekarang sedang bersiap sedia untuk menyambut Ramadan esok. Malam ni kita dah mula tarawih, insya-Allah kalau puasa esok. Baik. So saya Alhamdulillah. doakan semua dalam keadaan yang sihat. Amin, insya-Allah. Baik, santai-santai dalam santai-santai ni Datuk Seri dalam kita Datuk bersantai-santai je Datuk, maka keluarlah satu isu yang kami ingin mendapatkan respon daripada Datuk pastinya lah, tentang pengumuman kos mengerjakan ibadah haji yang baru saja diumumkan oleh Menteri Agama dan kami tak nampak orang lain dah, kami nampak Datuk Seri saja untuk berikan respon tentang ini. Apalagi kalau dikatakan diklasifikasikan kepada beberapa kelas B40, M40, T20 dan sebagainya. Respon Datuk Seri tentang isu itu. Ya, terima kasih. Kita sejak daripada tahun sudah telah pun orang kata memulakan ibadat haji secara penuhnya, secara fizikal setelah 2 tahun kita tertangguh untuk melaksanakan ibadat haji. Alhamdulillah kita telah melepaskan beberapa jemaah haji kita. Dan yang penting di dalam ini ialah soal kos ya. Kita tahu bahawa kos haji lepas COVID semakin meningkat. Dan ini adalah sesuatu yang di luar kawalan kita. Bermakna kita tertakluk kepada ketetapan kos yang telah ditetapkan oleh tabung haji. Oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi dalam hal demikian, kalau yang terakhir kita melakukan ibadat haji, kosnya lebih kurang di dalam 22,000 begitulah. Lebih kurang begitu secara purata ya. Kemudian tertangguh. 20 tak ada, 21 tak ada. Kemudian 2022 kos haji itu dah meningkat kepada 30,000 gitu. Dan tahun ini saya dipahamkan dalam 31,000 secara bundarnya begitu. Bermakna peningkatan kos ini juga akan bagi kesan kepada para jemaah haji kerana selama ini mereka menyediakan dan tabung haji sendiri menyediakan subsidi kepada para jemaah ataupun dia panggil bantuan haji pada kos yang agak tinggi dan kita sudah menghadapi masalah itu sejak saya ambil alih, bahawa tabung haji menanggung hampir 380 juta untuk kita bagi bantuan haji yang ketika itu tidak tersasar, tidak secara bersasar Betul. Sebenarnya semua orang dapat. Jadi bila datang zaman kita cuba mengendalikan isu ini dengan kita memperkenalkan subsidi bersasar. Subsidi bersasar, kita kategorikan mereka yang sangat-sangat memerlukan bantuan, mereka yang boleh dengan dia punya kemampuan untuk bayar sendiri, dan sudah tentu mereka yang memilih tak mahu ambil bantuan sebab mereka ada duit dan sebagainya. Maka apabila kita perkenalkan ini, tiba-tiba kerajaan jatuh ya. Tapi alhamdulillah kita dah sediakan platform dari segi perancangan kita sejak tahun 2020 lagi. 2019 lagi kita dah rancang sebagai sebahagian daripada plan penstrukturan semula atau haji yang famous itu yang kita sudah mulakan sejak 2018. Maka kita pertama yang penting Zawazi ialah kita menetapkan sasaran kepada mereka yang layak mendapat bantuan haji ialah secara bersasar, bukan lagi secara blanket. Okey. Yang kedua, kita mengenal pasti dari kalangan jemaah yang ikut rombongan haji ini, berapa di kalangan mereka yang B40, berapa mereka yang M40 maupun semua kita dah kenal pasti dah, dan kita tahu apabila kita menggunakan kaedah bersasar ini, ia akan mengurangkan banyak beban kepada tabung haji, tapi pada waktu yang sama masih memenuhi kehendak tabung haji, iaitu membantu mereka untuk mengerjakan ibadat haji secara bersasar. Okay? Kemudian kita kena ingat 2009 mulanya bantuan tabung haji
sampai bantuan haji sampai kepada 2018, 2019 tidak langsung dibuat satu penilaian semula. Kos haji 2009 hanyalah lebih kurang dalam 12,000. Jadi tabung haji hanya tampung 2,000 saja. Dia orang bayar 10,000. Tapi bila 2010, 2011 sampailah 2019, kos haji itu sudah naik sampai 22,000. Mereka masih bayar 10,000. Tapi tabung haji menanggung beban subsidi itu sampai ke 12,000. So ini tidak praktikal kalau kita tidak adakan satu bentuk subsidi yang bersasar. Ya. Maka sebab itulah kita perkenalkan subsidi bersasar masa zaman saya, tapi malangnya tahun 2020 tak boleh buat sebab masa tu kita COVID, 2021 tak boleh buat. Cuma saya mendapati tahun 2022 ketika mereka nak mula menghantar jemaah haji setelah 2 tahun tertutup, mereka mula menggunakan kaedah subsidi ini. Dan tahun ini saya rasa penggunaan kaedah subsidi itu mungkin lebih mendalam kajian dia, dan sebab itulah kita dapati hari ini B40 hanya bayar lebih kurang dalam 10,000 juga. 10,980. 10,980, mungkin naik RM100 lah. Dulu dia bayar 9,990. Betul. Sekarang ni dia orang bayar 10,980, makna lebih kurang naik lebih kurang dalam RM100-200 begitu je. Ke 1,000, sorry, 1,000. Naik dalam 1,000. Naik dalam 1,000. So, tetapi kena ingat, tabung haji masih menanggung yang 31,000 tu. Betul. Hari ni kos dia lebih kurang, makna tabung haji menanggung sebesarnya lebih kurang dalam 20,000 atau 19,000 lah kita kata. 64%. 64%. Bermakna tabung haji masih Jadi maknanya tabung haji masih menanggung B40 itu sebagai bantuan subsidi haji. Manakala untuk M40 dia orang hanya bayar 15,000. Lebih 5,000 daripada yang membayar daripada B40 sebab mereka mampu. Cuma yang lebihan daripada lagi 15,000 itu ditanggung oleh tabung haji. 48%. Tetap besar. Bantuan itu tetap besar. Dan sudah tentu untuk T20 mereka bayar 31,000. Mungkin mereka tak dapat bantuan haji di atas sebab mereka mampu untuk membayar 40,000 pun dia mampu contohnya. So pertamanya saya nak rakamkan di sini. Jadi idea ini telah pun kita rancang dan kita bincang sejak penstrukturan semula 2018 lagi. 2018, 2019 sebab kita forward thinking. Kita kena fikir kos haji ketika 10 tahun ke hadapan dari segi cost of living di Saudi, kos hotel Saudi, harga minyak yang meningkat menyebabkan kos transport kita tinggi, harga makanan, dan memang pun kita tengok perkembangan ekonomi di Saudi juga berkembang, maka mereka mengenakan banyak teks dan sebagainya. Oleh kerana itu kita kata semua ini telah pun dia dalam program penstrukturan semula kita. Itulah hasilnya hari ini. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana hasil buat kita itu, kerajaan hari ini, walaupun dulu pun masa PN pun mereka telah pun mengamalkan idea yang telah kita rancangkan dan telah kita perkenalkan. Bermakna kita berfikir jauh ke hadapan untuk memastikan kelestarian tabung haji, tapi pada waktu yang sama kita tak mahu hilang tanggungjawab tabung haji itu untuk memberi bantuan kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi saya nak seru rakyat Malaysia lah, kalau orang tu mampu bayar 31,000 untuk pergi haji, takkanlah dia pun nak ambil subsidi juga. Takkanlah dia pun nak guna subsidi. Ini maknanya tak masuk akal. Kerana tak masuk akal. Tapi orang yang B40, dia kumpul macam mana pun kita tahu, dia dah tunggu 20 tahun. Dia tak mampu nak cari 31,000. Maka kita bagilah kepada dia bantuan haji yang nilai dia hampir 64% daripada harga yang dibayar. Masya Allah. Tak ada saya rasa dalam dunia mana-mana institusi tabung haji yang berbuat demikian, melainkan di Malaysia. Masya Allah. Semua itu adalah hasil perancangan yang kita telah buat, di mana kita melihat apa yang kita namakan fasa sustainability ataupun fasa kelestarian tabung haji supaya ia dapat menjalankan tugasnya dengan berkesan, tapi pada waktu sama dia tidak hilang tanggungjawab dia kepada mereka yang memerlukan.
Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat kepada kos yang semakin meningkat, sedangkan pada tahun 2019 pun Datuk Seri sudah nampak, 2018 pun sudah nampak bahawa 5 tahun akan datang begini kosnya, dan akhirnya membuat plan sebegini. Kalau kita lihat pada masa yang akan datang, maksud saya 5 tahun akan datang lagi, adakah Datuk Seri merasakan bahawa tabung haji masih mampu untuk memberikan subsidi, apatah lagi dividen dan sebagainya, kalau keadaan kos itu berterusan begini, pandangan ataupun dengan cara T20, ataupun dengan cara T20 ni tak ambil subsidi itu, maka dapatlah membantu orang lain. Bagaimana? Pastinya. Sebab itu, dalam apa-apa projection, khususnya yang melibatkan kos kepada organisasi, kita perlu memastikan effectiveness, keberkesanan. Sebab itu saya kata, bila kita buat kajian, daripada 2009 ketika kita perkenalkan bantuan haji ini, sampai 2018, tidak ada review langsung. Tidak ada review ni, maknanya tidak ada penilaian semula in terms of cost effectiveness dia bagaimana. In terms of cost daripada setahun 2009, 2010, 2011, 2012 sampai 2019 meningkat. Dia tidak akan statik begitu, sebab semua orang ekonomi tahu satu kos itu tak akan kekal sama, kerana ada banyak faktor-faktor natural, perkembangan ekonomi di Saudi contohnya. Cost of living di Saudi meningkat contohnya. Sedangkan kita menggunakan semua kemudahan-kemudahan dia. Kemudian harga bahan api meningkat contohnya. Turun tak tapi meningkat. Kos hotel, logistik, makan, minum, semua itu kita tahu meningkat. Jadi sebab itulah sebelum ini, sejak 2009 tak ada review. Sebab itulah saya kena belasah Zawi. Sebab saya bukan kerana saya review tu saya tak mau bagi subsidi, tidak. Betul. Saya review dalam jangka untuk memastikan sustainability tabung haji itu dapat terus memberi khidmat kepada mereka yang memerlukan. Sebab itu bila kita tengok kos sampai 380 juta, kalau berterusan tanpa ada satu intervention, tanpa ada satu campur tangan untuk kita menilai semula dan memperkenalkan rejim subsidi yang baru, rejim bantuan yang baru, maka tabung haji terpaksa tanggung kos yang tinggi. Pada waktu yang sama, tabung haji sedang melalui proses penstrukturan. Ketika kita tahu gap aset dan liability-nya sudah sampai 10 bilion, saya rasa dia tidak mampu kalau dia meneruskan itu tanpa ada satu keberanian untuk kita membuat penilaian semula. Dan Alhamdulillah, kita dah pun list down apa kita punya projection dari segi secara berperingkat, kita nak hapuskan subsidi secara rambang. Itu makna yang kita nak tackle secara rambang. Kita tak kata nak hapuskan subsidi, kita kata nak lihat semula keberkesanan subsidi secara rambang, maka kita perkenalkan subsidi secara bersasar. Targeted subsidi. Dengan itu kita telah mengurangkan kos 380 juta itu kepada satu tahap yang sangat efektif dan pada waktu yang sama tidak menghilangkan tujuan utama tabung haji, iaitu memberi kebajikan kepada mereka yang memerlukan. Maka itulah kita telah perkenalkan, dah bawa masuk kabinet pun. Kita dah masukkan kepada kabinet apa benefit yang kita dapat dari segi tabung haji tidak terpaksa tanggung kos yang tinggi dan sebagainya. Ini tidak termasuk soal-soal fiqah yang kita kena beri tanggungjawab juga. Kepada tanggungjawab fiqah, iaitu al-istita'ah atau kemampuan. Kombinasikan semua itu dan kita telah perkenalkan apa yang kita namakan subsidi bersasar. Tapi tahun 2020 kita tak dapat buat sebab apa yang berlaku daripada COVID. Kemudian 2021 kita tak dapat buat. Tapi Alhamdulillah 2022 atas apa pun mereka kata Mujahid ni jahat, Mujahid ni jual tabung haji lah, Mujahid itulah, Mujahid lah dia pakai juga idea kita. Sebab itulah yang paling praktikal. Itulah yang paling praktikal hari ni. Mana kita nak tahu masa kita buat 2018, 2019, 2020. Mana kita nak tahu COVID nak mai? COVID dia tak bagi tahu, aku nak sampai kat kamu pada Februari 2020, jaga-jaga. Dia tak ada. Dia main mengejar itu. Tapi oleh kerana kita dah ada persediaan, kita dah ada projection outlook kita sepanjang 10 tahun, 5 tahun ke depan, maka mana kita dah ada persediaan. Jadi kerajaan ambil alih tu dia dah siap dah semua, kita dah buat kat dia. Bila COVID ini, dia dah ada model macam mana dia nak hadapi masalah kos yang saya kira dengan COVID ni lagilah tinggi. Kos ni COVID lagilah tinggi sebab
mungkin hotel tak boleh duduk 4 orang satu bilik, mungkin dia hadkan orang, maka penggunaan bilik hotel itu semakin meningkat. Penambahan bilik hotel contohnya, transport mungkin dia tak bagi duduk satu bas sampai 40 orang, mungkin dia reducekan. So all these things kita dah fikir ke depan, dan alhamdulillah apabila berlaku COVID, kita sudah ada satu cushion ataupun kita dah ada satu persediaan kekejutan ini, kos ini, kita dah ada cushion lah, kita dah ada tapak untuk kita landing dengan cara yang selamat, dan alhamdulillah seperti mana yang dimaklumkan oleh Menteri Agama kita, itulah sebenarnya perancangan dan plan yang telah kita sediakan sejak 2018-19 lagi. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat penakrifan B40, M40 dan T20 itu sendiri, kalau kita bercakap dalam aspek menunaikan haji ni dah, Datuk Seri, ada, ya betul, ada golongan yang memang T20, tetapi kalau kita lihat dengan pendapatannya 11,000 contohnya, tapi anaknya 8 orang. Okey, dilihat di situ, kita bercakap tentang kesaksamaan dalam konteks menunaikan haji ini. Adakah mereka adakah tabung haji menelitinya seteperinci sedemikian untuk ketepatan golongan atau bagaimana? Kalau mungkin juga ada yang gajinya 5,000 tapi dia bujang. Maksudnya begitu. Kesaksamaan itu, Datuk Seri. Okey, saya nak jelaskan dari sudut strata ekonomi. Kita perlu ada satu benchmark. Strata ekonomi, dan kita pakai strata ekonomi itu dengan pengiktirafan yang dibuat, iaitu adanya B40 yang pendapatannya mungkin dulu kita kata 1,500, sekarang ni mungkin dah 2,000 lebih. So that means B40 semakin meningkat. B40 ni bukan kata kalau dulu banyak ni, sekarang banyak ni tak. Mungkin baru ni dengan apa yang berlaku COVID dan sebagainya. B40 dulu kita takrifkan 1,500 ke bawah gaji dia. Tapi hari ni mungkin B40 itu sudah meningkat hari ni. Yang cost living dan sebagainya mungkin kita kena letakkan 2,500 contohnya. Maka itu bermakna ramai lagi lah yang duduk dalam kategori B40 contohnya. M40 pun sama. Kita letak 4,000 ke atas. Hari ni mungkin 5,000 ke atas. Dia ditakrifkan sebagai M40. Maka semakin mungkin mengecil kelompok M40 sebab dah berpindah kepada B40. Tapi yang tak berubah T20 ni. T20 ini tetap menikmati apa saja habuan dari segi posisi mereka, kedudukan mereka dan sebagainya. Baik. Itu strata ekonomi. Kita kena ada satu benchmark. Tetapi pada waktu yang sama, bila kita go into detail, sudah tentulah orang yang gaji 10,000 yang ada 10 anak tak sama dengan 10,000 yang ada 2 anak. Betul. Tak sama orang yang ada contohnya gaji 2,000 yang bujang dengan 2,000 yang ada 2 anak contohnya. Betul. So kita boleh letak kategori ini secara subkategori. Dan untuk pengetahuan, masa kita buat penstrukturan semula dulu, termasuk kita menilai semula rejim ataupun struktur bantuan haji ini, dalam borang kita sebut tahap gaji dia berapa, kemudian berapa anak, tanggungannya, semua itu kita ada. Bermakna katalah dia tak terlayak dapat 15,000 contohnya. Dia tak layak dapat sebab dia ini dia tak layak dapat 20,000 sebab dia ini M40 contohnya. Maka dia ada rayuan dia. Dalam borang dia ada rayuan dia. Dan rayuan dia mesti dipenuhi dengan evidence bahawa gaji dia sekian, kerana dia menanggung sekian, maka dia mohon, boleh tak saya dapat bantuan bagian seperti B40. Itu terpulanglah kepada tabung haji untuk menilai semua kes-kes ini secara spesifik dan sejauh mana mereka layak untuk dapat bantuan haji itu. Bermakna kita memberi peluang untuk menilai setiap seorang itu apa dia punya status pendapatan dia mengikut bebanan dan tanggungan. Tapi ada juga setengah orang, dia B40 Zuhairi, tapi rumah dia ada televisyen, ada Astro, ada 2 Astro, ada kereta 2 biji. Problem jugalah kan. Bermakna sanggup untuk bayar hutang begitu. Tiba-tiba dia pun nak minta dekat kita
bantuan. Tapi kita tak adalah pergi sampai detail tu. Tak adalah kita tanya awak ada TV ke kat rumah, awak ada berapa biji kereta, no lah of course. Tetapi apa yang saya nak masukkan di sini ialah secara umum. Yang penting kita menilai semula bantuan haji yang dulunya tak ada semua ni. Dulu blanket, rambang. Orang gaji 10,000 pun dapat. Orang gaji 20,000 pun dapat. So sekarang apa yang kita buat ialah kita bersasar. Hanya orang yang pendapatan dia P40, mungkin pendapatan dia 2,000 ke bawah atau 3,000 ke bawah, dan M40 yang pendapatannya mungkin 8,000 ke bawah, dia layak untuk mendapat bantuan haji yang tadi telah disebut, yang B40 dapat 64% daripada bantuan haji, manakala M40 48%. 48%. Manakala P20 tak dapat langsung. That means to say this is justice, this is fairness. Adakah Datuk adakah Datuk ingin mengatakan kepada luar sana, ia sebenarnya terpulang juga kepada individu itu sendiri kalau kita rasa kita bukan orang yang berhak? Sebab kalau kita bercakap tentang apa yang Datuk Seri katakan tentang istita'ah, kemampuan itu, betul. Apa akan jadi dengan haji kita kalau kita sepatutnya adalah golongan yang tidak sepatutnya mendapat subsidi itu, tetapi kita berdasarkan keikhlasan lah sebenarnya pandangan Datuk Seri di situ untuk rakyat Malaysia. Datuk Seri, silakan. Sudah tentu kalau kita baca wa 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, ya, ke atas manusia yang beriman adalah untuk diberikan mereka difardukan ke mereka haji, ya. Tetapi haji yang dimaksudkan itu ialah man istata'a ilaihi sabila wa adzin fil nasi fil haji, ya, bagi tahulah kepada ya'tunaka min kulli fajjin amiq, yang Allah kata tu kan. Allah kata suruh buat haji, tapi pada waktu yang sama man istata'a ilaihi sabila. Okey, bermakna hukum kepada mereka untuk melakukan haji syaratnya ialah istita'ah. Dan istita'ah itu ditakrifkan kepada satu, istita'ah kemampuan kesihatan. Yang kedua ditakrifkan istita'ah mal, harta, keuangan. Yang ketiga istita'ahnya ialah dia punya perjalanan, dari segi selamat atau tidak perjalanan dia, transport untuk dia sampai itu selamat atau tidak. Dan ditakrifkan lagi pula istita'ah tu dengan lebih detail, bermakna istita'ah tu dia mampu pergi haji dan dia mampu tinggalkan duit untuk keperluan keluarga dia semasa dia pergi haji. Sampai tahap tu fiqh Islam meletakkan kepentingan al-istita'ah ataupun capabilities, ya, kemampuan yang kita faham di dalam fiqh. Ada yang ada duit cukup, semua boleh tinggal duit kat keluarga dia, boleh pergi, tapi macam COVID, maka ia isu kesihatan. Dia terhalang kerana masalah kesihatan, adanya wabak, adanya apa, maka Nabi kata jangan kamu keluar daripada tempat kamu. Bermakna itu juga adalah satu istita'ah, ya. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mengenakan sesuatu melainkan dengan kadar kemampuan, sama ada kadar kemampuan tubuh badan maupun kemampuan keliling yang dengannya itu menyediakan sesuatu ibadat, dan khususnya ibadat haji. Maka kalau kita faham betul-betul istita'ah ini, bermakna mereka yang sebenarnya tidak mampu langsung kerana kos yang tinggi. Apa yang kita tahu hari ini, kos penempatan, kos bahan api, kos makan minum, kos yang dikenakan cukai-cukai oleh kerajaan Arab Saudi dan sebagainya, maka itu bukan salah kita tak nak pergi haji. Itu di atas sebab kita tak termampu. Maka dari segi hukumnya tidak berdosa, kerana kita tidak memenuhi man istata'a ilaihi sabila. Tapi itu pun Zawazi, itu pun kita dalam tabung haji nak juga memenuhi istita'ah dia itu. Cara dia ialah kita bagi apa yang namakan sebagai bantuan haji. Tapi dulu bantuan haji ini rambang. Tidak bersasar. Tidak bersasar. Itu yang kos semakin meningkat. Bila kos meningkat, dia bayar dulu kita tanggung dia 2,000 tahun 2009.
Naik 2010 kos jadi 14,000, kita tanggung 4,000. Naik 2010, naiklah kata tambang lagi, kita kena lagi 6,000. Sampailah macam saya kata, mana ada kos tu menurun. Kos ni dia menaik. Dengan gaya hidup di sana, apa dia standard of living di Saudi dan sebagainya. Maka akhirnya, apa berlaku? 2018 kita tanggung kepada orang yang nak buat haji ni hampir 11,000. Kerana kos dia 21,000. 2019, 22,000. 12,000 kita tanggung. Maka, bukankah tiba masanya untuk kita meletakkan semula panduan fiqh, iaitu al-istita'ah, tapi pada waktu yang sama, meletakkan misi tabung haji yang besar, iaitu untuk bagi kebajikan kepada bakal-bakal jemaah haji, khususnya yang fuqara wal masakin, yang kita tahu walaupun dia tak mampu, tapi dia menyimpan, dia menabung sikit, mana ada usaha dia. Tapi dia tak boleh pergi dah. Dia dah takat tu aja. Maka datanglah tabung haji dengan misi yang besar ini. Okey, kita bagi bantuan haji kepada kamu supaya kamu dapat menunaikan haji. Bermaknanya, Haji, kita balancekan antara fiqh dan kita balancekan antara tanggungjawab tabung haji. Maka akhirnya lahirlah satu struktur baru bantuan haji yang kita namakan sebagai bantuan haji bersasar. Itu cara kita berfikir dalam menyelesaikan masalah kepada isu yang kita sedang hadapi ini. Kita fikir sampai tahap tu. Yang ni orang senang-senang nak kata kita ni macam-macam lah. Kita ni itulah buat ini. Saya rasa mereka itu langsung tidak ada perasaan tanggungjawab terhadap fiqh itu sendiri. Dan pada waktu yang sama dia tak ada tanggungjawab kepada bebanan kos yang ditanggung oleh tabung haji, apatah lagi sebelum kita ambil alih kos kewangan tabung haji itu sangat-sangat dalam keadaan yang sangat parah. Maka kita telah berjaya menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk sustain, untuk kita kekal ke depan lagi 10-20 tahun supaya tabung haji sentiasa dihormati, sentiasa memenuhi tanggungjawab dia kepada umat Islam, maka itulah lahirnya subsidi bersasar. Alhamdulillah, hari ini mereka telah amalkan hasil daripada apa yang telah kita rancangkan sejak 2018 ketika diberikan amanah untuk jaga tabung haji. Baik, itu dia respon yang diberikan oleh mantan Menteri Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Lawa untuk rancangan respon kita pada malam ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kita untuk respon dan juga pandangan daripada Datuk untuk rakyat Malaysia memahami konsep subsidi bersasar yang telah diumumkan. Ramai juga yang mengambilnya sebagai sesuatu yang sangat positif untuk memberi ruang kepada mereka secara saksama, tetapi tidak kurang juga Datuk Seri ada yang menjadikannya sebagai sentimen politik untuk dibahaskan ataupun untuk dijadikan satu sentimen keagamaan. Kononnya tabung haji ini tergugat dan sebagainya, sebagaimana yang ketika Datuk Seri menjadi Menteri Agama dahulu. Maklumlah isu orang Melayu kan. Baik, terima kasih Datuk Seri. Semoga kita jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Baik, Assalamualaikum Datuk Seri. Baik, itu saja untuk malam ini dalam respon saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi. Bye.